Idea Mikhail Tal adalah untuk Queen yang masuk ke hash 4 dan seterusnya pergi membuat checkmate di petak hash 7 kat situ. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Sebelum kita mula, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada GM Magnus Carlsen kerana telah berjaya mengekalkan takhta juara dunia yang kelima, dan sekaligus sebagai pemenang dia telah membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah 5.72 juta ringgit Malaysia. Berjuta-juta tu kan. Kalau saya dah dapat duit berjuta macam ni, dah lama dah saya beli helikopter kan. Senang nak pergi pasar ke, nak pergi KFC ke, tak adalah makan jam. Okey, jadi itulah kehebatan Magnus Carlsen. Dan hari ini pun saya nak ambil kesempatan untuk umumkan bahawa Exchange Academy telah mengadakan camp catur cuti sekolah yang akan bermula pada 13 Disember ini sehinggalah 2 minggu selepas tu. So, kita ada 4 jenis camp yang berlainan mengikut tahap, dan saya rasa tajuk-tajuk kali ini sangat menarik. Segala info, segala maklumat dan pendaftaran korang boleh klik link yang saya letakkan dekat deskripsi dekat bawah. Jadi jumpa korang di camp sana. Jangan lepaskan peluang ini sebab kali ini musim cuti sekolah dan ini adalah waktu terbaik untuk kita belajar, untuk kita mendapat ilmu catur. Baik, hari ini saya nak bawa korang semua patah balik kepada masa lalu untuk melihat satu game yang dimainkan oleh dua orang legenda catur, iaitu Mikhail Tal menentang Tigran Petrosyan. Mikhail Tal, saya rasa semua tahu dia ni merupakan seorang pemain catur yang sangat agresif, suka menyerang, sangat suka buat sacrifice, attack. Itu kerja dia. Manakala Tigran Petrosyan pula merupakan seorang pencatur yang diberi gelaran Iron Tigran, ataupun dalam bahasa Melayunya Besi Tigran. Kenapa? Sebab dia ni seorang pemain catur yang jenisnya dia suka defend. Defend dia sangat kukuh. Pertahanan dia sangat kuat. Sampailah pemain susah untuk menembusi dan akhirnya kalah. Kalah dalam serangan-serangan yang telah dibuat sebab tak berjaya tembus dia punya defend. Jadi hari ni game ni sangat menarik. Kita nak tengok pemain yang paling agresif menentang pemain yang paling defensif, orang kata. Jadi kat sini, jom kita tengok game ni. Diambil pada tahun 1974 di kejohanan Soviet Team Cup yang dimainkan di Moskow, Rusia. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh Mikhail Tal menentang hitam yang dimainkan oleh Tigran Petrosyan. Tal memulakan dengan knight F3. Kita ada G6, E4, Bishop G7, D4, D6. Dan kita dapat tengok kat sini Petrosyan memainkan opening third defense. Seterusnya knight C3, knight F6, Bishop E2. Dan kat sini kedua-dua pemain membuat castling pendek 0-0. Hitam membuat 0-0, manakala putih juga membuat castling. Seterusnya kita ada knight C6, D5 menyerang knight, dan knight masuk kembali ke B8. Ini mungkin untuk sesetengah orang nampak pelik keluar lepas tu masuk balik, tapi tidak. Ini sebenarnya adalah line ataupun variasi yang betul, sebab knight ni nanti mungkin berpeluang biasanya dikeluarkan ke D7 ataupun A6 kat situ. Baik, permainan diteruskan dengan rook ke E1. Kita ada E5, pawn D makan E6 on pawn kat situ. Bishop makan pawn E6, Bishop F4, H6, knight D4, Bishop D7, Queen D2 menambah serangan untuk makan pawn di H6. Jadi King H7 dimainkan kat sini. E5, pawn D makan pawn E5, Bishop makan pawn E5, dan seterusnya knight E4 membuka laluan Bishop untuk menyerang Bishop kat situ. Ada discover attack. Jadi pertukaran piece kat sini berlaku. Knight makan knight E4 dimainkan oleh Tal, manakala Petrosyan menggerakkan Bishopnya makan Bishop di E5. Seterusnya knight ke F3 menyerang Bishop, dan kat sini Petrosyan tak boleh menjadi tamak Bishop tak boleh pergi makan pawn di B2. Sebab apa? Sebab selepas rook A pergi ke B1 menyerang Bishop,
bishop terpaksa lari balik ke G7 dan seterusnya rook boleh makan pawn di B7 dan kita tahu rook ini sangat bahaya sebab dia berada di 7 rank. Jadi kat sini selepas knight F3 sebab itulah bishop terus lari ke G7. Kita ada rook A ke D1. Cuba untuk meletakkan serangan ke atas bishop di D7 dan kat sini hitam perlu berhati-hati. Kalau dia buat gerakan yang tidak bagus seperti bishop makan pawn di B2, semestinya knight pergi ke C5 akan menyebabkan bishop ni mati secara percuma. Jadi sebab itulah selepas rook A ke D1, Petrosian memainkan queen ke C8 kat situ. Kita ada bishop C4, bishop E8 dan kat sini bermulalah pesta tal membuat sacrifice macam biasa, iaitu kita ada knight E pergi ke G5 membuat check. Alright, kenapakah check ini dibuat? Kita tengok kat sini, kalau hitam melarikan kingnya pergi ke H8, knight akan masuk ke E6 dan knight ni sedang membuat serangan ke atas rook dan juga bishop. Jadi kalau pawn F makan knight di E6, bishop boleh makan pawn di E6 menyerang queen dan ini memaksa knight pergi ke D7 dan selepas beberapa pertukaran seperti bishop makan knight D7, bishop makan bishop D7, queen makan bishop D7, queen makan queen D7 dan seterusnya rook makan queen D7. Kat sini kita nampak putih mempunyai kelebihan satu pawn dan ini memihak kepada tal lah. Sebab itulah selepas knight E pergi ke G5 membuat sacrifice, Petrosian menerima sacrifice tersebut. Jadi kita ada pawn H makan knight G5 kat situ, knight makan pawn G5 check, king ke G8 dan seterusnya queen ke F4. Kat sini kita dapat tengok idea Mikhail Tal adalah untuk queen yang masuk ke H4 dan seterusnya pergi membuat checkmate di petak H7 kat situ. Jadi sebab itulah Petrosian memainkan knight ke D7 kat sini dengan idea untuk datang ke F6 dan tak bagilah queen untuk masuk ke H7. Namun kat sini sekali lagi Mikhail Tal membuat satu gerakan yang bagus. Baik, korang boleh pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan tersebut. Silakan. Ya, bila sebut Mikhail Tal mestilah ada sacrifice kan. Dan kat sini dia buat exchange sacrifice kali ni dengan rook makan knight di D7. Terus dia bunuh satu orang kata piece yang mungkin boleh membuat pertahanan yang bagus kat situ. Baik, kita ada bishop makan rook D7 kat sini. Dan kat sini sekali lagi banyak gerakan yang bagus. So Mikhail Tal sekali lagi buat gerakan bagus. Korang pun sekali lagi boleh pause video ni dan cari apakah gerakan tersebut. Silakan. Yes, another sacrifice. Sacrifice sekali lagi dengan bishop makan pawn di F7 check. Kalau king melarikan diri ke H8, ini semestinya ada checkmate 2 step dengan queen H4 check, memaksa bishop block di H6. Queen boleh makan sahaja bishop H6 percuma dan ini adalah checkmate. Sebab itulah selepas bishop buat sacrifice makan pawn di F7, Tigran Petrosian telah memilih untuk resign dan menyerah kalah. Baik, kenapa? Jom kita tengok kat sini. Kalau kita sambung sedikit saja lagi, kat sini hitam terpaksa rook makan bishop F7 akan menyebabkan queen makan rook F7 check, memaksa king ke H8. Queen boleh makan pawn di G6 dengan idea untuk pergi checkmate di H7. Jadi bishop F5 terpaksa dimainkan dekat sini. Namun knight boleh masuk ke F7 membuat check. King lari ke G8. Knight H6 membuat check sekali lagi. Semestinya king tak boleh lari ke F8 sebab queen F7 ada checkmate kat situ. Jadi selepas knight H6 kat sini, king terpaksa lagi pergi ke H8. Dan selepas knight makan bishop G5 kat sini, queen boleh makan bishop di G7 membuat checkmate. So hitam terpaksa queen ke F8 mengawal bishop tersebut. Dan kita ada gerakan yang bagus kat sini, queen H5 check. Dan ini kalau hitam menggerakkan bishopnya ke H6, rook akan datang ke E6 dan kita dapat tengok bishop di H6 tu akan mati dan berkemungkinan ada checkmate. Manakala selepas queen H5, kalau king lari ke G8, knight boleh masuk ke E7 check. Dan ini memaksa queen untuk makan knight tersebut. Dan selepas rook makan queen, hitam dah kehilangan queennya dan ini adalah satu posisi yang kalah lah untuk hitam. Jadi kita dapat tengok dalam game ni satu serangan yang membolehkan banyak sacrifice dibuat oleh Mikhail Tal telah dilakukan ke atas Tigran Petrosian, seorang
pemain catur yang sangat terkenal dengan kekebalan defense-nya dan akhirnya kalah dengan gerakan-gerakan serangan agresi yang telah dibuat oleh Mikhail Tal. Baik, itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Silakan subscribe kepada channel kami. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye. Express Academy.